السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, pagi ni kita sambung lagi bacaan kitab Fawaidul Fawaid oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada tajuk Sabilul Mujrimin was Sabilul Mu'minin. Jalan orang-orang yang jahat dan jalan orang-orang yang beriman. Al-Mujrimin, orang-orang yang jahat yang menyalahi kebenaran, dan Sabilul Mu'minin, jalan orang-orang beriman. Kata Imam Al-Qayyim di sini rahimahullah, wa amma man jaa ba'da as-sahabah, adapun orang-orang yang datang selepas para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, faminhum man nasha'a fil Islam ghaira 'alimin tafsila diddihi. Di antara mereka ada yang mereka itu berada dalam agama Islam tetapi tidak mengetahui secara detail tentang selain Islam. Maksudnya orang Islam tapi tak tahu tentang selain Islam, tentang kekufuran, tentang kesyirikan, tentang jahiliyah. Mereka tidak mengetahui, tapi lahir dalam keadaan Islam tapi tidak mengetahui tentang keadaan orang-orang bukan Islam ataupun agama selain daripada agama Islam. Di antara mereka macam tu. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana di awal Islam mereka dalam keadaan kufur ataupun dalam keadaan kesyirikan, dan mereka telah mengalami dan mengetahui apakah itu kesyirikan. Dan selepas itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama tauhid, agama Islam. Jadi mereka memeluk Islam. Jadi mereka ada dua pengetahuan lah, pengetahuan tentang jahiliyah, pengetahuan tentang kesyirikan dan kekufuran, dan pengetahuan tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi generasi yang datang selepas mereka yang dilahirkan dalam kalangan kaum muslimin, dilahirkan dalam kalangan orang-orang Islam, mereka tidak mengetahui secara detail tentang kesyirikan, tentang kufuran, kan? Tentang jahiliyah. Di antara mereka macam tu, ada yang tak tahu sebab tidak belajarlah. Jadi faltabasa alaihi ba'du tafasil sabilil mu'minin bisabilil mujrimin. Jadi dalam keadaan tidak ada pengetahuan, maka mereka jadi macam ada bercampur, berbaur tentang pengetahuan tadi. Mereka jadi keliru tentang pendetilan antara jalan orang-orang beriman dan jalan orang-orang yang tidak beriman, antara jalan orang-orang yang soleh dengan jalan orang-orang yang taleh. Jadi mereka tidak dapat membezakan. Ya? Jadi sebab tu dia kata faltabasa alaihi ba'du tafasil. Nah, jadi keliru ke atasnya tentang pendetilan jalan orang-orang beriman dan jalan orang-orang yang tidak beriman. Macam mana boleh jadi kekeliruan tersebut? Ini berlaku kerana kekurangan ilmu lah. Innama yaqa', dia kata, idza dha'afa al-ilmu bisabilain aw ahadihima. Ia berlaku kekeliruan itu apabila lemahnya pengetahuan, kurangnya pengetahuan dengan dua jalan tersebut, ataupun satu daripada dua jalan tersebut. Apa dia jalan itu? Itu jalan orang-orang beriman dan jalan orang-orang yang tidak beriman. Jadi bila tidak ada ilmu tak boleh nak beza lah. Ini dia jadi satu perkara yang boleh mendatangkan bahaya pada pegangan lah, pada akidah kepercayaan. Kama qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana telah diucapkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu 'ura al-islami 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al-jahiliyata. Kata Umar, dia kata hanya sahaja ikatan Islam itu terungkai seurat demi seurat, kan? Tali ikatan Islam itu terungkai seurat demi seurat, seutas demi seutas, apabila nasya'a fil Islam, timbul dalam Islam ataupun hidup
di kalangan orang-orang Islam ni man lam ya'rifil jahiliyah, orang yang tidak mengetahui ataupun mereka tidak mengetahui tentang perkara jahiliyah. Dan apabila mereka tidak tahu tentang perkara jahiliyah, maka mereka akan terjebak ke dalamnya dalam keadaan mereka tidak sedar. Sebab tu kata Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah, adalah sahabat-sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Ya Rasulullah, buat ni dapat pahala macam mana, buat ni pahala macam mana, buat ni pahala macam mana amalan-amalan yang boleh menyampaikan kepada ke syurga, kepada keridaan Allah. Tetapi aku, kata Hudzaifah, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Mana dia keburukan, mana dia perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada memasuki syurga Allah. Manakah perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka Allah, marah Allah. Mana dia perkara-perkara yang boleh mendatangkan sesuatu yang Allah tidak redha. Dia tanya yang tu. Kenapa? Kerana dia bimbang dia akan melakukan perkara tersebut dalam keadaan dia tidak sedar. Dia tidak mengetahui bahawa perkara itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Kan? Jadi begitu. Wa min kamali ilmi Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah daripada kesempurnaan dia panggil ilmu Umar. Daripada kesempurnaan ilmu Umar radhiyallahu anhu, fa innahu, karena sesungguhnya idza lam ya'rifil jahiliyah, apabila seseorang itu dia tidak mengetahui tentang perkara jahiliyah dan hukumnya. Perkara jahiliyah dan hukum maknanya melakukan perkara jahiliyah tersebut. Wahwa kullu, apa dia perkara jahiliyah itu? Wahwa kullu ma khalafa bihi, setiap apa yang menyalahi, kullu ma khalafa, sesuatu yang menyalahi, ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang telah mendatangkan dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu minal jahiliyati, sesungguhnya ia adalah daripada urusan ataupun perkara jahiliyah. Jadi itu dikatakan jahiliyah. Jahiliyah adalah sesuatu yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa innaha mansubatu ila al-jahli. Kan? Setiap yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasul itu, maka ia dinisbahkan kepada kejahilan. Wa kullu ma khalafa ar-rasul fa huwa min al-jahli. Maka setiap perkara yang menyalahi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk daripada kejahilan. faman lam ya'rif sabil al-mujrimin wa lam tastabin lahu. Maka sesiapa yang tidak mengetahui jalan orang-orang yang jahat dan tidak jelas baginya, tidak nyata baginya jalan tersebut, ausyaka, maka dibimbangilah, ayadhunna fi ba'd sabilihim annaha min sabilil mu'minin, dibimbangi bahawa nanti dia akan menyangka sebahagian daripada jalan orang-orang mujrim itu adalah jalan orang beriman. Dia ingat satu kebaikan, bahkan itu adalah satu kerosakan. Ini mana kenapa? Kerana kecetekan ataupun kekurangan ilmu ataupun pengetahuan lah. Dia jadi bahaya. Jadi kurangnya ilmu ataupun tidak adanya ilmu akan menyebabkan seseorang itu boleh terjebak atau terjerumus ke dalam bahaya yang besar. Kan? Paling besar adalah bahaya kerosakan akidah. Bahaya kerosakan akidah ni maksudnya apa? Akan menyebabkan orang tu kekal dalam neraka jahanam lah selama-lamanya. Ini satu benda yang amat-amat merugikan dan ia amat bahaya lah. Begitu, nasallallahu al-afiyah. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada kita lah, kepada kebenaran, dan meletakkan hati kita di atas kebenaran dan di atas jalan orang-orang yang beriman. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala, kama waqa'a fi hadhihi al-ummati min umurin katsiratin,
Sebagaimana yang berlaku dalam di kalangan umat ini daripada perkara yang banyak fi babil i'tiqad, dalam bab i'tiqad lah, bab keyakinan, bab pegangan hati. Ya. Wal ilmi, bab i'tiqad dan bab ilmu dan bab amal, al-ilm wal amal. Ya kan? Jadi banyak berlaku di kalangan umat ini pada kepercayaan mereka, pada pengetahuan mereka daripada jalan orang-orang yang mujrim. Ya kan? Maknanya wal kuffar, dan jalan orang-orang kafir dan musuh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini berlaku banyak di kalangan umat ini. Banyak perkara dalam i'tiqad, ilmu dan amalan yang iaitu adalah daripada jalan orang-orang yang tidak beriman, jalan orang kafir. Maka dimasukkan ke dalam jalan orang beriman. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Jadi adkhalaha man lam ya'rif annaha min sabilihim fi sabilil mu'minin. Jadi orang yang tidak mengetahuinya, mereka memasukkan jalan orang-orang kafir ke dalam jalan orang-orang beriman, dan dia mengatakan dia kata ini jalan orang-orang beriman dengan kejahilan dia. Ini satu perkara yang amat bahayalah. Ya kan? Kerana pengetahuan lah, ini semua berakibat daripada kecetikan ilmu ataupun ketiadaan ilmu pengetahuan tadi. Dalam bab inilah, manakah dia dikatakan jalan orang-orang beriman dan manakah dia dikatakan jalan orang-orang yang tidak beriman. Ini satu perkara yang teramat membimbangkanlah. Begitu. Jadi sehingga mana dia anggap jalan orang beriman, jalan orang kafir itu sebagai jalan orang beriman, dan dia berdakwah kepadanya. Wada'a ilaiha, dia mengajak kepada jalan tadi, yang jalan orang kafir yang dianggap sebagai jalan orang beriman tadi. Dia berusaha mengajak manusia kepadanya, dan dia mengkafirkan orang yang menyalahinya. Wa kaffara man khalafaha, dia mengkafirkan orang yang menyalahinya. Padahal jalan yang dia lalui itu bukan jalan orang beriman, dan jalan yang dia ajak itu bukan jalan kepada jalan orang beriman. Dan akhirnya dia kafirkan orang yang tidak mengikuti jalan tersebut. Ini bahaya. Wastahalla minhu ma harramahu Allah wa rasuluhu, dan dia halalkan apa yang Allah Taala haramkan. Jadilah dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama waqa'a li aktsari ahli al-bid'ah, sebagaimana berlaku perkara ini kepada kebanyakan ahli bid'ah. Kejahilan mereka tentang agama tadi. Tapi yang menjadi musibah di atas segala musibah adalah orang-orang yang diisyaratkan kepadanya sebagai orang berilmu. Mereka yang mencanangkan, mempertahankan perkara-perkara bid'ah tadi. Kan? Mereka tidak mahu untuk membasmikan bid'ah yang ada dalam agama tadi dengan alasan tok nenek kita dah amal lama dah, dan dia sanggup cari segala aqwal yang syadzah, pendapat-pendapat yang tidak kuat untuk dijadikan sebagai lapikan dia dalam mempertahankan bid'ah yang dilakukan oleh umat dan masyarakat tadi kan. Sehingga dia menentang jalan sabilil mu'minin. Jadi berlaku. Jadi di kalangan orang-orang yang dianggap mereka itu sebagai ahlul ilmi, orang yang berilmu, tetapi mempertahankan perkara bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah al-jahlu, kejahilan. Bagaimana dinisbahkan ilmu kepada mereka? Ya? Jadi itulah dia ujian kepada orang-orang beriman lah. Ujian kepada ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Ramai orang mengaku ahli sunnah sana, ahli sunnah sini. Kan? Maknanya berbangga mendabik dada bahawa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi apabila kita ajak seru mereka kepada sunnah yang sebenar, kepada perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, kepada larangan, kepada meninggalkan larangan Nabi SAW, mereka bangun dengan bersemangat menentang orang-orang yang mengajak kepada sunnah yang sebenar. Padahal mereka mendakwa diri mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka timbul persoalan dalam diri kita, ahli sunnah apakah mereka itu? Adakah mereka ahli sunnah, yakni orang yang benar-benar mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah SAW? Kan? Tapi itulah dia jalan syaitan dan jalan iblis. Bagaimana talbis iblis tadi telah berada dalam diri mereka lah. Kan? Kulluhum yadda'i waslan bil Laila wa Laila la tuqiruhum bidzaka. Semua mendakwa bahawa mereka ada hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak pernah mengenal mereka. Ini sebagaimana kata orang Arab lah. Kan? Mendakwa bahawa mereka ahli sunnah, tapi ahli sunnah tak kenal pun mereka.
Sunnah tu sendiri pun mereka tak kenal dan sunnah tu pun tak kenal mereka. Ini sunnah Rasulullah SAW lah. Tak tahulah kok mereka mendakwa mereka ahli sunnah, tapi sunnah Kulabiyah dan sunnah apa lagi? Kan? Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sebagainya. Begitu. Jadi ini berlaku banyak kepada ahli bid'ah daripada golongan Jahmiyah, golongan Qadariyah, Khawarij, Rawafid dan yang serupa dengan mereka, asybahihim mimman ibtada'a bid'atan, daripada kalangan orang-orang yang mengadakan bid'ah wa da'a ilaiha, dan mengajak kepadanya, wa kaffara man khalafaha, dan mengkafirkan orang yang menyalahi mereka. Maknanya mereka mengkafirkan orang yang berpegang dengan nas Al-Quran. Contohnya Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas arasnya. Maka mereka kata siapa yang beriman macam tu kafir, mengatakan Allah itu berjisim. Na'udzubillah. Siapa kata Allah macam tu? Kita isbatkan apa yang Allah kata, tidak lebih daripada itu dan tidak kurang daripada itu. Tetapkan apa yang Allah kata, beriman dengan apa yang Allah kata, tanpa kita mengatakan yang lebih, tanpa kita mengurangkan apa yang Allah kata. Ya, beriman. Faham, beriman, terima, tanpa menetapkan kaifiat. Kan? Jadi mereka sendiri yang menetapkan kaifiat. Dia berkata bila Allah di atas, Allah berjisim. Sebab apa? Sebab akal mereka kata macam tu. Akal kata bila Allah tu wujud di satu arah, kata dia apa, maka pasti Allah berjisim. Ya kan? Itu kata mereka. Orang-orang ahli sunnah tidak pernah berkata macam tu. Ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, yang hakikatnya mengatakan sebagaimana Allah, apa yang Allah katakan, menetapkan bagaimana apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, tanpa menetapkan kaifiat, tanpa mengatakan itu, tanpa mengatakan ini. Tapi mereka ahlul kalam, mereka lah yang menjisimkan Allah. Ya, dia berkata Allah di sana, maka Allah berjisim. Na'udzubillah. Lalu mereka mengkafirkan orang yang menerima nas Al-Quran secara zahir dan mereka mengatakan itu ayat mutasyabihat. Padahal kalau kita belajar ayat mutasyabihat ni, maknanya ayat sifat bukan ayat mutasyabihat. Ayat sifat Tuhan bukan mutasyabihat. Ayat yang jelas makna dia. Kaifiat dia kita tak tahu. Makna dia kita faham. Bukan kita tafwidkan makna dia kepada Allah. Ya kan? Kita terima makna dan kita faham makna, cuma kita tak tahu kaifiat. Dan hakikat hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang diri dia. Itu cara beriman. Okey. Jadi dahsyatnya mereka mengkafirkan orang yang menyalahi mereka. Baik. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullahu ta'ala, وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ 4 فِرَقٍ. Manusia pada tempat ini, tempat sabil mujrimin, sabilul mu'minin ni, mereka ni terbahagi kepada 4 puak lah. 4 kumpulan. Okey. Kumpulan yang pertama, al-firqatul ula, man istabana lahu sabilul mu'minin wa sabilul mujrimin ala tafsil ilman wa amalan. Wa haula'i a'lamul khalqi. Ini kumpulan yang pertama. Iaitu mereka yang jelas baginya. Maksud dia ada pengetahuan, dia belajar menuntut ilmu, dia belajar mengkaji dan mendengar, memahami, menghayati. Maka jelas baginya jalan orang-orang beriman dan jalan orang-orang yang tidak beriman. Jadi dia tahu, oh ini jalan orang beriman, ini jalan orang tidak beriman. Sabil al-mu'minin, sabil al-mujrimin. Secara detail dia tahu, secara detail. Dari sudut ilmu, dari sudut amalan. Dia kata Ibn Qayyim, mereka inilah manusia, makhluk yang paling mengetahui. Makhluk yang paling berilmu. A'lamu al-khalqi, di kalangan manusia lah. Mereka adalah dikira sebagai orang yang paling berilmu. Itu kumpulan yang pertama. Al-firqatu tsaniyatu, kumpulan yang kedua pula, man 'amiyat 'anhu as-sabilan min ashbahil an'am. Wa haula bi sabilil mujrimin ahdaru wa laha aslaku. Jadi firqah yang kedua ni, mereka yang buta, tak nampak,
tidak ada pengetahuan baginya tentang kedua jalan tersebut. Mereka diumpamakan seperti haiwan ternakan lah. Yang ni pun tak tahu, yang tu pun tak tahu. Hidup makan, minum, seronok, makan, minum, seronok. Itu je. Macam haiwan, macam lembu. Kan? Tidur malam. Kan, dia kunyah apa yang dia makan di siang tadi. Kunyah, tidur. Bangun pagi esok, cari rumput. Makan. Datang syahwat dia. Kan? Maknanya, dia melakukan hubungan dia. Kan? Kemudian, lepas tu dia melahirkan. Jadi makan sampai dah disembelih, dia makan kan daging dia tadi. Jadi mana mereka ni diibaratkan seperti al-an'am, haiwan ternakan, tak tahu apa. Makan minum. Tak nak belajar. Mereka ini terlebih dekat dengan jalan orang-orang yang mujrim. Dan terlebih melalui jalan orang-orang yang mujrim. Sebab apa? Sebab mereka ni hantam saja. Halal ke haram ke, sapu semua. Tak peduli. Janji benda tu kenikmatan bagi mereka, seronokkan, hantam semua. Ini. Okey, al-firqatu tsalitsah, kumpulan yang ketiga pula. Man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minin duna dhiddiha. Ya? Orang yang mengambil berat tentang jalan orang-orang beriman, dia cari jalan cara-cara nak beramal ibadat dengan apa? Dengan betul, kan? Mengikuti segala rukun, segala syarat, dalam ilmu, dalam amalan tadi. Dia ambil berat. Yakni duna dhiddiha, tanpa mengambil pengetahuan tentang sebaliknya. Dia tak ambil tahu apakah perkara yang boleh merosakkan amalan dia. Dia tak ambil tahu apakah perkara yang boleh menyebabkan dia boleh tergelincir daripada akidah agama dia. Dia tak ambil tahu. Duna dhiddiha, dia tak ambil tahu langsung pasal perkara-perkara kejahilan, perkara-perkara maksiat. Dia tak ambil tahu langsung pasal ilmu tentang itu. Apakah perkara yang boleh menyebabkan dia terjerumus ke maksiat, dia tak ambil tahu. Ini kumpulan yang ketiga. Fa ya'rif dhiddaha min haitsul jumlah wal mukhalafah. Dia tahu di sudut secara umum saja. Kan? Kalau hak ni okey, berlainan dengan apa yang kita buat, yang kita belajar, tak boleh ikut. Secara umum, tidak secara detail. Wa anna kullama khalafa sabil al-mu'minin fa huwa batil. Dia tengok setiap perkara yang menyalahi jalan orang-orang beriman, maka itu adalah kebatilan. Dia maksud dia itu dijadikan sebagai garis panduan ataupun guideline lah. Wa illam yatasawwarhu 'ala at-tafsil, walaupun dia tidak dapat gambarkannya secara detail. Bal idza sami'a syai'an mimma khalafa sabil al-mu'minin, bahkan apabila dia mendengar sesuatu daripada perkara yang menyalahi jalan orang-orang beriman, sarafa sam'ahu anhu, dia tak nak dengar. Kan? Dia tak mau dengar, tak mau. Ya, ambil berat. Walam yashghal nafsahu bi fahmihi wa ma'rifati wajhi butlanihi. Dia tak nak usaha untuk ambil tahu tentang kenapa benda ni salah, kenapa benda ni tak betul. Dia tak nak belajar. Maka Ibn Qayyim kata orang ni fahuwa bimanzilati man salimat nafsuhu. Ia seperti orang yang nafsu dia selamat min iradati syahwat, daripada kehendak hawa nafsu. Walam takhtur biqalbihi, dan nafsu itu tidak terlintas pada diri dia. Tak ada rasa langsung dia nak buat maksiat, tak ada rasa langsung dia nak berzina, tak ada rasa langsung dia nak mengumpat. Orang ni macam tu. Nafsu dia tidak mengajak dia kepada itu. Orang ni macam tu keadaan dia. Bi khilafil firqatil ula, ini bersalahan dengan kumpulan yang pertama di atas. Mula-mula tadi, apa dia mula pertama ni? Orang yang terang bagi dia jalan orang-orang beriman, dia tahu jalan orang tidak beriman secara detail. Sama ada pada ilmu, sama ada pada amalan. Nah, ni yang pertama tadi tahu secara detail. Yang ketiga dia tahu secara umum saja. Dia hanya tahu jalan orang beriman, jalan orang tidak beriman dia tak tahu. Okey? Ini berbeza dengan kumpulan pertama tadi lah. Fa innahum ya'rifunaha, kerana kumpulan pertama tadi dia kenal jalan orang-orang beriman, jalan orang-orang mujrimin. Ya'rifunaha, mereka tahu jalan-jalan mujrimin tu, dia tahu keburukan-keburukan yang nafsu itu cenderung kepadanya. Dan nafsu mereka cenderung kepadanya. Kan? Sebab nafsu tadi kan keseronokan. Nafsu tadi dia menjurus kepada keseronokan. Kan? Dia nak kepada kebahagiaan walaupun dengan cara yang haram.
Tetapi kumpulan pertama tadi dapat tahu dan nafsu mereka cenderung kepada itu, tetapi mereka berjihad. Berjihad apa? Berjihad melawan hawa nafsu tadi di atas meninggalkan maksiat tadi. Di atas meninggalkan kehendak nafsu. Nafsu nak berzina, nafsu nak mengumpat, nafsu nak macam-macam benda-benda tak elok tadi kan. Dan mereka berjihad lawan nafsu mereka. Kerana siapa? Lillahi, kerana Allah. Ini kumpulan yang pertama. Itu yang terbaik kan? Okey. Waqad katabu ila Umar bin Al-Khattab, dan mereka telah menulis, dan mereka telah ada orang yang telah menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yas'alunahu, mereka bertanya kepada Umar, min hadhihi al-mas'alati, tentang perkara ini, ayyuhuma afdal, mana yang paling afdal? Kumpulan pertama tadi kan atau kumpulan yang ketiga? Yani rajulun lam takhtur lahu syahawat wa lam tamurra bi balihi. Seorang lelaki yang tidak pernah terlintas dalam hati dia nak ikut hawa nafsu. Syahwat tak mari dalam diri dia. Tak pernah mari syahwat dalam diri dia. Mana lebih afdal? Ataupun seorang lelaki naza'athu ilaiha nafsuhu. Yang nafsu dia tadi duk tarik dia, duk dorong dia, ajak dia nafsu tadi kan. Dia nak, nafsu dia nak. Fatarakaha lillah, tapi dia tinggalkan kerana Allah, nafsu dia tadi. Kerana Allah dia tinggalkan. Ya. Sebagaimana kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua tu kan. Ingatlah hadis tu, Bani Israel tu. Jadi yang seorang tu kan dia ni cerita panjang lah, kita ringkas cerita, dia hampir-hampir berzina dengan sepupu dia, dan sepupu dia pun terpaksa untuk menyerahkan dirinya kepada lelaki tersebut, jadi sepupu dia juga. Kenapa? Kerana keadaan mendesak, perlukan makanan, perlukan wang. Jadi apabila dia hampir dizinai oleh lelaki tersebut, maka dia pun berkata kepada lelaki tersebut, ittaqillah. Ketika hampir dah nak dizina ni, dah duduk dah di antara wanita tadi, lelaki tersebut, dia kata ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, la tafuddal khatim illa bihaqqiha, jangan kamu sarungkan cincin melainkan dengan haknya. Maka wanita ingat tadi Allah, diingatkan oleh wanita itu tentang Allah, maka terkejut dia bangun segera, bingkas bangun, dia tinggalkan nafsu dia hampir dilampiaskan tadi kepada wanita tersebut, iaitu sepupu dia. Dia bangun terus, dia tinggalkan duit, dia tinggalkan wanita macam tu saja. Kenapa? Lillah. Dia berjihad. Dia hampir masuk ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah, itu perzinaan, dosa besar. Ya? Maka dia bangun terus. Dia jihad lawan nafsu dia tadi kan. Kerana apabila diingatkan dia kepada Allah, bolehkah kita macam tu? Tak tahulah kita macam mana kan. Tapi orang ni Allah Ta'ala uji dia begitu, dan Allah Ta'ala kuatkan hati dia. Jadi maknanya, dia orang yang termasuk di kalangan orang yang afdal tadi. Jadi dia tinggalkan perkara itu. Fatarakaha lillahi. Jadi orang tanya dia macam tu, mana satu yang afdal antara dua lelaki ini? Fakataba Umar, maka Umar pun menulislah, innal ladzi tashtahi nafsuhu al-ma'asi. Sesungguhnya orang yang lelaki yang didorong oleh nafsunya untuk buat maksiat itu kan, didorong oleh nafsu, ditarik oleh nafsu dia untuk buat maksiat, tapi dia tinggalkan nafsu dia tadi lillahi azza wa jalla, kerana Allah azza wa jalla. Maka Umar kata, termasuklah dalam firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ini perkataan min ni tak ada ni, termasuk ni tak ada ni, kena hazaf ni. Dia ulaika alladzina imtahana Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk ketakwaan. Lahum maghfiratun, untuk mereka keampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Ini. Kemudian seterusnya kata Ibn Qayyim lagi rahimahullahu, wa hakadha man arafa al-bid'a wa syirka wal batila wa turuqahu fa abghadaha wa hadhiraha wa hadzara minha wa dafa'aha an nafsihi wa lam yada'ha takhdish wajha imanihi. Begitulah dia, kata Ibn Qayyim, orang yang mengetahui perkara-perkara bid'ah, orang yang mengetahui perkara-perkara syirik, orang yang mengetahui segala kebatilan dan jalan-jalan kebatilan itu, lalu dia membencinya,
dan dia menjaga dirinya daripada perkara tersebut, menghindarinya. Wa hadiraha, dan dia berhati-hati terhadapnya, dan dia mengingatkan dirinya tentangnya, dan dia menolaknya daripada dirinya. Dan dia tidak biarkan bid'ah, kesyirikan, kebatilan itu mencakar wajah keimanannya, mencarikan wajah keimanannya, merosakkan keimanannya. Wala turithu syubhatan wala syakkan, dan dia tidak benarkan perkara-perkara yang buruk tadi mewarisi syubhah dan keraguan dalam diri dia. Bal yazdadu bi ma'rifatiha, bahkan bertambah-tambahlah dia dengan pengetahuan tersebut tentang bid'ah, tentang syirik, tentang kebatilan itu. Apa yang bertambah? Basiratan, iaitu ilmu fil haqqi, pada kebenaran, wa mahabbatan lahu, dan kecintaan pada kebenaran itu, bertambah-tambahlah dia. Wa karahatan laha, dan kebencian dia kepada perkara kebatilan itu bertambah-tambah, dan dia semakin bertambah melarikan diri, menjauhkan diri daripada kebatilan itu. Afdalu mimman la, ini lebih afdal, ini lebih utama, kata Ibnu Qayyim, daripada orang yang tidak pernah terlintas dalam diri dia, dalam hati dia, ya, untuk melakukan perkara kebatilan. Tidak pernah terlintas untuk mencari dan belajar. Fa'innahu kullama marra biqalbihi wa tasawwara lahu izdada mahabbatan lil haqqi. Orang tadi, setiap kali lalu di hati dia perkara-perkara tak baik dan tergambar dalam hati dia perkara-perkara yang jahat itu, akan bertambahlah kecintaannya kepada kebenaran dan pengetahuannya. Wa biqadarihi wa sururan bihi. Maknanya wa ma'rifatan biqadarihi, dengan kadarnya. Okay? Dengan kadar dia, dan tambah-tambahlah kegembiraannya dengan pengetahuan tersebut, atau kegembiraan dengan perkara kebaikan. Fayaqwa imanuhu bihi, maka iman pun jadi kuat. Iman jadi kuat dengan pengetahuan tadi. Dia mengetahui perkara bid'ah, dia mengetahui perkara batil, dia mengetahui kesyirikan. Pengetahuan tentang itu akan menambahkan keimanan bagi dia, sehingga meletakkan diri dia di tempat yang selamat, atau dalam lingkungan yang selamat. Kemudian katanya lagi rahimahullahu ta'ala, kama anna sahiba khawatir syahwati wal ma'asi kullama amarrat bihi faraghiba anha ila diddiha. Begitu juga orang yang dia datang kepadanya lintasan-lintasan syahwat. Lintasan-lintasan syahwat maksudnya nafsu tadi, dia mari terbayang, kau tak elok, suruh buat begini, suruh buat begitu, kan? Sonok. Setiap kali lalu dalam diri dia benda yang macam tu, maka dia akan menolaknya, membencinya. Dia akan meninggalkannya, dia pergi kepada yang sebaliknya, iaitu kepada ketaatan, kepada ilmu, kepada kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, melakukan pada amalan yang berdasarkan ilmu yang sahih. Gitu. Jadi akan bertambahlah kecintaannya kepada sebaliknya. Sebalik maksiat itu. Itu kebaikan lah. Dan kegemarannya kepadanya. Lalu dia akan berusaha untuk menuntutnya dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, itu mendapatkan kebaikan dan meninggalkan perkara maksiat tadi. Kemudian fama ibtalallahu subhanahu 'abdahu al-mu'min bimahabbati syahawati wal ma'asi wa maili nafsihi ilaiha. Maka tidaklah Allah Ta'ala itu menguji, kan, seorang hambanya yang beriman dengan kecintaan kepada syahwat dan maksiat dan kecenderungan nafsu kepadanya, illa, kecuali Allah Ta'ala tak uji kita untuk, Allah Ta'ala tidak menguji diri kita dengan keseronokan untuk melakukan maksiat ni, melainkan supaya apa? Illa liyasuqahu biha ila mahabbati ma huwa afdalu minha wa khairul lahu wa anfa'u wa adwam. Maknanya Allah buat macam tu, Allah uji kita macam tu. Kenapa? Kerana Allah nak bawa kita, Allah nak dorong kita kepada mencintai sesuatu yang lebih afdal daripada syahwat tadi. Sesuatu yang lebih baik daripada syahwat dan maksiat itu, dan lebih bermanfaat dan yang lebih berkekalan kenikmatannya. Allah nak bawa kita ke situ. Wa liyujahida nafsahu, dan supaya apa? Supaya dia, hamba tadi, berjihad melawan nafsu dia, ala tarkiha lahu subhanah, kan?
atas meninggalkan maksiat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak macam tu. Allah uji hamba beriman tadi. Sebab Allah uji dia bagi teringat kepada maksiat, teringat kepada perkara yang maksiat, kepada syahwat tadi kan. Tapi dia usaha lawan. Kenapa? Kerana Allah nak macam tu. Ya kan? Supaya dia berjihad, meninggalkan nafsu tadi kerana Allah Taala. Faturithu tilkal mujahadah al-wusul ila al-mahbub al-a'la. Maka dengan kesungguhan dia berjihad tadi, menentang, melawan hawa nafsu dia tadi, bersungguh-sungguh, akan dapat menyampaikan dia kepada kecintaan yang tertinggi. Al-mahbub al-a'la, sesuatu yang dicintai yang tertinggi, akan dapat menyampaikan dia ke situ. Kepada Allah Ta'ala, kepada keredaan Allah. Fakullama naza'athu nafsuhu ila tilka syahwat. Setiap kali nafsu dia duk tarik dia, duk dorong dia, tolak dia kepada syahwat tadi, wastaddat iradatuhu laha, dan kehendak nafsu tadi nak sangat, kan? Wa syauquhu ilaiha, dan teringin sangat nak buat maksiat tadi. Sarafa dhalika syauq wal irada wal mahabbah ila an-naw'il 'ali ad-da'im. Lalu dia memalingkan keinginan yang kuat, kehendak yang kuat, kan? Dan kecintaan yang kuat tadi, dia palingkan kepada mana? Kepada jenis yang tertinggi, yang berkekalan. Bukan jenis yang hina, yang rendah tadi, yang tidak kekal. Okay? Tetapi membawa kepada kebinasaan. Fakana talabuhu lahu ashadda. Maka jadilah dia, apa yang dituntut itu menjadi sesuatu yang amat payah. Kan? Amat susah. Bila susah, bila payah, wa hirsuhu alaihi atam, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh mungkin. Kan? Seboleh mampu dia akan berusaha. Bi khilafin nafsil baridati. Itu berlainan dengan nafsu yang kosong. Tak ada nafsu. Tak ada keinginan untuk melakukan syahwat, tak ada. Jadi tak sama. Darjat dia tak sama. Orang yang tak ada langsung keinginan untuk melakukan maksiat dengan orang yang kuat keinginan dia untuk melakukan maksiat, tapi dia tahan, dia lawan. Berbeza keadaan mereka. Tentulah yang tingginya tadi yang berjihad itulah. Fa innaha wa in kanat talibatu lil a'la, walaupun dia tadi orang yang tidak nafsu tidak nafsu dia tidak mendorong dia kepada maksiat, dan dia tidak melakukannya, tak terlintas langsung, ya, walaupun dia menuntut sesuatu yang tinggi, ketinggian tadi, maka tak sama dengan orang yang tadi. Lakin baina talabaini farqun 'azimun, akan tapi di antara dua yang menuntut tadi beza yang amat besarlah. Antara yang bermujahadah dan yang tak ada apa-apa tadi, kan. Ala tara, tidakkah engkau lihat, anna man masya ila mahbubihi 'ala al-jamri, bahawa orang yang berjalan kepada sesuatu yang dicintai, kepada orang yang dicintai, berjalan di atas batu, kan, batu kerikil, kan, pijak duri, kan, luka-luka kaki, a'zamu, lebih besar, kan, kesungguhan dia, mimman masya ilaihi, mana lebih lebih mulia, lebih dianggap mulia oleh mahbub itu, mimman masya ilaihi, daripada orang yang berjalan kepadanya dalam keadaan berkenderaan, rakiban 'ala najaib, berkenderaan di atas kenderaan yang selesa, kan, iaitu unta. Najaib ini al-ibil, ini unta. Tak sama, kan. Falaysa man athara mahbubahu ma'a munaza'ati nafsihi kaman atharahu ma'a 'adami munaza'atiha ila ghairihi. Tak sama orang yang berusaha untuk sampai kepada yang dicintai, okay, disertai dengan melawan nafsu dia, menentang nafsu dia, dengan orang yang pergi kepada yang dia cintai itu tidak ada apa-apa kepayahan dan kesusahan, tidak berhajat kepada apa-apa penentangan. Tak sama kata dia. Fahuwa subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala yabtali 'abdahu bisyahwat. Allah Ta'ala uji kita dengan kehendak syahwat, dorongan hawa nafsu. Allah uji kita. Pasal apa Allah uji kita? Imma hijaban lahu anhu, sama ada ia menjadi hijab untuk kita daripada Allah. Ya, sama ada dia jadi hijab
sehingga dia tak boleh sampai kepada keridaan Allah. Au hajiban lahu, ataupun jadi pengawal bagi dia. Yusilhu, yang boleh menyampaikan ia ila ridahu, kepada keridaan Allah, wa qurbihi, dan kedekatan dia kepada Allah, wa karamatihi, dan kemuliaan darjat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita tentang kumpulan yang ketiga dengan panjang lebar tadi lah. Al-firqatul rabi'atu, kumpulan yang keempat pula. Firqatun arafat sabila syarri wal bid'i wal kufri mufassalatun. Atau mufassalatan. Satu kumpulan yang mereka mengetahui jalan kejahatan, perkara-perkara bid'ah, kekufuran secara terperinci. Wasabilal mu'minin mujmalatan, tetapi dia mengetahui jalan orang-orang beriman secara tidak detail, secara umum macam tu. Wahada, dan ini halu kathirin mimman i'tana bimaqalatil umami wa maqalati ahli bid'ah. Kata Syekh, ini adalah keadaan orang-orang yang mengambil berat tentang perkataan-perkataan umat-umat terdahulu dan perkataan-perkataan ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Fa'arafaha ala tafsir, dia mengetahuinya secara detail. Dan walam ya'rif, dan dia tidak tahu ma ja'a bihi ar-rasul kadzalika. Kan? Tapi dia tak tahu secara detail apa yang telah dibawa oleh Rasul SAW. Bal arafahu ma'rifatan mujmalatan, dia hanya tahu secara ringkas, secara umum macam tu saja. Wa in tafassalat lahu fi ba'd al-ashya', walaupun pada sebahagian perkara dia tahu secara detail, tapi kebanyakan dia tak tahu. Wa man ta'ammala katabahum wa man ta'ammala kutubahum, barang siapa yang memerhatikan kepada kitab-kitab mereka, ra'a dzalika 'iyadan, akan dapat melihat secara terang-terangan yang berlaku pada mereka. Wa kadzalika, dan seperti demikian, man kana 'arifan bituruq asy-syarri, orang yang mengetahui dengan jalan-jalan kejahatan, wal zulmi, dan kezaliman, wal fasad, dan kerosakan, alal fasili, secara detail. Okey. Orang yang tahu jalan-jalan kejahatan, kezaliman, kerosakan di atas dengan cara yang detail, salikan laha, dia berjalan baginya. Maksudnya dia melakukannya. Dia tahu mana jalan itu, jalan keburukan, jalan maksiat dan jalan kezaliman, tetapi dia ikut juga jalan tu. Idza taba wa raja'a anha ila sabilil abrar, apabila dia bertaubat dan kembali kepada jalan orang-orang beriman, yakunu ilmuhu biha mujmalan, ilmu dia jadi secara umum macam tu, ghair arifin biha, dia tak tahu secara detail jalan orang-orang yang baik itu, ala tafsil ma'rifata man afna umrahu fi tasarrufiha wa sulukiha, sebagaimana pengetahuan orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari dan belajar tentang jalan-jalan kebaikan dan mengikutinya. Tak sama lah. Tak sama. Wal maqsudu, dan maksud. Ini maksudnya, yang dimasukkan di sini, tujuannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu an tu'rafa sabilu a'da'ihi. Okay? Sungguhnya Allah Ta'ala suka untuk diketahui, untuk dikenali tentang jalan-jalan musuh-musuhnya. Allah suka kalau kita tahu, kita belajar tentang jalan-jalan musuh-musuh Allah. Untuk apa? Litujtanaba wa tubghada, dengan tujuan untuk dijauhi dan dibencilah jalan-jalan orang-orang tidak beriman tadi. Kama yuhibbu, sebagaimana Allah suka, an tu'rafa sabilul awliyaihi, bagaimana Allah Ta'ala suka bahawa dipelajari, diketahui tentang jalan-jalan wali-walinya, para penolong agamanya. Untuk apa? Lituhabba, supaya jalan itu dicintai, walituslaka, dan supaya jalan itu diikuti dan dilalui. Wa fi hadhihi al-ma'rifati min al-fawaidi, dan pada ma'rifah, mengetahui tentang dan pengetahuan tentang ini daripada segala faedah, wal asrar, dan segala rahsia,
ma la ya'lamuhu illallah, apa yang tidak diketahuinya melainkan oleh Allah, min ma'rifati umum, daripada pengetahuan secara umum, rububiyyati, tentang sifat rububiyah Allah Ta'ala, wa hikmatihi, dan hikmah Allah Ta'ala, wa kamali asma'ihi, dan kesempurnaan nama-namanya, wa sifatihi, dan segala sifatnya, wa ta'alluqiha bimuta'allaqatiha, dan ta'alluqnya, keterkaitannya dengan segala perkara yang berkaitan dengannya, wa iqtifaiha li athariha, dan mengikuti bagi kesan-kesannya, tinggalannya, jejaknya, wa mujibatiha, dan perkara-perkara yang mewajibkannya, wa dhalika min a'zamid dalalah, dan demikian itu adalah sebesar-besar bukti petunjuk, ala rububiyyatihi, di atas rububiyah Allah, wa mulkihi, di atas pemilikan kerajaan Allah, wa ilahiyati, dan sifat uluhiyah Allah, sifat ketuhanan Allah Ta'ala itu, bahawa hanya dia yang layak diibadahi, wa hubbihi, dan kecintaannya, wa bughdhihi, dan kemurkaannya, wa thawabihi, dan pahalanya, wa iqabihi, dan siksaannya. Ini dia. Okay? Jadi pengetahuan tentang ini ada beberapa fawaid dan faedah-faedah, ada rahsia yang tidak diketahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengetahui tentang rububiyah Allah, asma wa sifat yang berkaitan dengan asma wa sifat tadi, dan kita mengikuti jalan yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, ini bukti terbesarlah tentang rububiyah Allah dan pemilikan serta ilahiyah, uluhiyah Allah Ta'ala, kecintaannya, kebenciannya yang berkaitan dengan kecintaan Allah, kemurkaan Allah, pahala yang Allah nak bagi, dan siksaan yang Allah Ta'ala akan timpakan. Wallahu a'lam. Kemudian tajuk seterusnya, bainal awliya'i wal khusama'i, di antara al-awliya. Al-awliya ni para penolong lah, para penolong, para pembantu, wal khusama', dan para penentang. Beza antara penolong dan penentang. Kata Ibn Qayyim, arbabul hawaiji ala babil maliki yas'aluna qada'a hawaijihim, wa awliya arbabul hawaiji على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم وأولياؤه المحبون له. Orang-orang yang memiliki hajat, arbabul hawaij, orang-orang yang mempunyai hajat, kehendak, keinginan, akan berada di pintu raja. Ala babil malik, berada di pintu raja. Mereka minta supaya hajat mereka ditunaikan. Ya, arba'ul hawaij. Wa awliya'uhu, dan wali-walinya, para penolongnya, al-muhibbuna lahu, yang mencintainya, alladzina huwa hammuhum wa muraduhum julasa'uhu wa khawasuhu. Yang mana tujuan mereka, kehendak mereka adalah ahli majlisnya dan orang-orang yang khusus dengannya. Ya, ini awliya. Awliya Allah Ta'ala tadi. Ya, mereka yang hanya menjadikan Allah itu tujuan mereka. Sentiasa yang apabila mereka duduk bermajlis hanya kerana Allah, dan mereka maknanya adalah ahlinya yang khusus. Ya, mana sentiasa orang-orang yang mengerti Allah Ta'ala tadi. Fa idza arada qada'a hajati wahidin min ulaika, raja tadi ceritanya, apabila dia hendak menunaikan hajat seorang daripada mereka, ya, azina li ba'd julasa'ihi wa khassatihi ashfa'a fihi rahmatan lahu wa karamatan lisyafi'. Wa sairun nas matruduna 'ala al-bab madrubun bi siyatil bu'di. Baik, ini kata macam digunakan perkataan kiasan macam itulah, kan? Kiasan. Dia cerita berkenaan dengan orang-orang yang berhajat, yang berkehendak yang bahawa hajat mereka ditunaikan oleh raja. Mereka minta kepada raja untuk tunaikan kehendak mereka. Jadi awliya ataupun pembantu raja ni, penolong raja, pembantu raja ni, mereka mencintai raja. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang raja itulah segala tujuan dan kehendak mereka. Jadi itu. Apa yang raja suruh mereka akan buat. Mereka lah orang-orang yang sentiasa bersama dengan raja.
Sebab khawasu ni maksud orang yang sentiasa bersama dengan raja. Apa saja raja nak suruh, mereka ni akan ada. Jadi apabila raja ni dia nak tunaikan hajat seseorang daripada mereka yang meminta daripada rakyat dia akan benarkan kepada sebahagian daripada penolong dia, pembantu dia tadi untuk bagi syafaat, kan, kepada orang yang meminta tadi. Rahmatan lahu, sebagai rahmat, kasih sayang kepadanya, kan? Orang yang meminta tadi lah. Bagi rahmat, bagi kasih sayang dia kepada yang meminta tadi, dan sebagai kemuliaan bagi yang memberi syafaat tadi, recommend. Dan seluruh manusia mereka itu, manusia lain akan dihalau daripada pintu raja tadi dan dipukul dengan cemeti yang untuk menjauhkan mereka. Okey. Ini beza di antara wali dan al-khusama. Awliya dan khusama, pembantu dan musuh-musuh tadi. Di antara awliya dan khusama, mereka yang membantah itu. Awliya ni maksud julasa dia lah, yang sentiasa mencari keredaan raja tadi itu. Kalau nak cerita tentang ni, mereka sentiasa mencari keredaan Allah lah. Itu. Kemudian fasal karahiyatul abdi wa mahabbatuhu, kebencian seseorang hamba dan kecintaannya. Karahiyatul abdi, kebencian seseorang hamba dan kecintaannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah kata telah difardukan, kutiba, telah difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu al-qital, iaitu peperangan. Wa huwa kurhun lakum, sedangkan ia itu tak disukai oleh kamu. Peperangan kan tak disukai oleh kamu, tapi diwajibkan. Dan barangkali sesuatu yang kamu tak suka, dia lebih baik untuk kamu. Dan barangkali sesuatu yang kamu suka tapi ia buruk untuk kamu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah Ta'ala, firman Allah azza wa jalla, wa in karihtumuhunna, dan jika kamu semua membencinya, fa'asa an takrahu syai'an, fa'asa an takrahu syai'an, maka barangkali sesuatu yang kamu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah Ta'ala jadikan, wa yaj'alallahu fihi, Allah jadikan padanya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Okey. Fal-ayatul ula, maka ayat yang pertama, fil jihad alladhi huwa kamalul quwwati al-ghadabiyyati. Ayat pertama cerita berkenaan dengan jihad, yang ia adalah kesempurnaan kekuatan, kamalul quwwah al-ghadabiyyah, kesempurnaan kekuatan kemarahan. Ghadab ni marah. Maksudnya melaksanakan kemarahan tadi dengan kekuatan. Jihad. Ya. Itu. Athaniyatu, yang keduanya, fin nikah, iaitu pada perkahwinan. Alladhi huwa kamalul quwwati syahwaniyah, iaitu kesempurnaan kekuatan dalam melampiaskan syahwat. Keinginan. Fal-abdu, maka hamba itu, yakrah muwajahata aduwihi biquwwatihi al-ghadabiyyah khasyatan ala nafsihi minhu. Maka seorang hamba dia tidak menyukai untuk menghadapi musuh dengan kekuatan kemarahan dia. Kenapa? Kerana dia bimbang atas diri dia. Wa hadha al-makruhu khairul lahu. Dan ini, yang dibenci ini, yang tak disuka ini, lebih baik untuk dia. Fi ma'ashi, dan kehidupannya, wa ma'adihi, dan
ketika selepas kematian dia, dunia dan akhirat. Wa yuhibbu al-muwada'ata wal mutarakata, dan dia mencintai sesuatu yang ditinggalkan. Maksudnya wa hadzal mahbub syarrun lahu. Jadi al-mahbub ni sesuatu yang ditinggalkan, harta, rumah, keluarga, kan? Dia suka itu. Dan ini yang dicintai adalah buruk baginya fi ma'aishi, dalam kehidupan dia, dan ma'adihi, dan untuk dunia dia dan di akhirat dia. Tak baik untuk dia. Wa kadzalika yakrahu al-mar'ata liwasfi min awsafiha. Begitu juga dia membenci seorang wanita kerana satu sifat daripada sifat-sifat yang ada padanya. Walahu fi imsakiha khairun kathirun la ya'rifuhu. Dan baginya pada menahan dengan tidak menceraikan isterinya itu, dia tak suka satu sifat daripada sifat-sifat isterinya, dan untuknya pada menahan isterinya tanpa menceraikannya lebih baik. Maksudnya terdapat kebaikan yang banyak yang dia tidak mengetahuinya. Wa yuhibbul mar'ata, dan dia mencintai, begitu juga dia mencintai isterinya kerana satu sifat daripada sifat-sifat yang ada padanya. Walahu fi imsakiha syarrun kathirun la ya'rifu, dan pada tidak menceraikannya itu ada keburukan yang banyak yang dia tidak mengetahuinya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Fal insanu kama wasafahu bihi khaliquhu. Maka manusia ini sebagaimana telah disifatkan oleh penciptanya Allah Azza wa Jalla, manusia ni apa dia? Zalumun jahul. Manusia ni sangat zalim lagi sangat jahil. Fala yanbaghi an yaj'al al-mi'yara, maka tidak sepatutnya dijadikan perbandingan ala ma yadurruhu wa yanfa'uhu. Kan? Perbandingan atas apa yang memberi mudarat dan memberi manfaat kepadanya, mailahu wa hubbahu wa nufratahu wa bughdahu. Janganlah dijadikan perbandingan kepada sesuatu yang memberi mudarat kepadanya tentang kecintaannya padanya. Dia suka benda tu, tapi benda tu mudarat pada dia, Allah larang, tapi dia suka. Jangan dijadikan kesukaan itu sebagai kayu ukur tentang kebaikan perkara tersebut. Barangkali apa yang dia suka, kan, tak baik bagi dia. Apa yang dia tak suka itu baik bagi dia. Balil mi'yaru, bahkan yang jadi perbandingan ala dzalika, di atas demikian itu, ma ikhtarahu Allah lahu, apa yang Allah telah pilih untuk dia. Kalau Allah suruh yang tu, walaupun nafsu dia tak suka, maka dia buat. Walaupun nafsu dia tak nak. Itu yang Allah pilih untuk dia. Kan? Dengan perintah Allah, sama ada dengan perintah Allah ataupun dengan larangan Allah, maka dia taat dan ikut. Walaupun nafsu dia tidak mengingini. Itu baik untuk dia. Dan bermanfaat. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه. Perkara yang paling bermanfaat untuk seseorang hamba itu adalah apa dia? Ketaatan dia kepada Tuhannya, zahir dan batin. Itu yang paling bermanfaat daripada segala perkara. Wa adarul asya'i alaihi 'ala al-itlaq, dan perkara yang paling mudarat ke atas diri dia, kan? Secara yakin adalah menderhakai Allah, zahir dan batin. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له, bila dia bangun melaksanakan ketaatan kepada Allah, kehambaan diri dia kepada Allah Taala dalam keadaan dia mengikhlaskan kepada Allah Taala hati dia, فكل ما يجري عليه مما يكره يكون خيرا له. Setiap perkara yang datang kepada dia, perkara yang dia tak suka itu akan jadi baik untuk dia. وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته, apabila dia menjauhkan diri dan menghilangkan diri daripada ketaatan kepada Allah dan perhambaan diri dia kepada Allah, fakullu ma fi huwa fihi min mahbubin wa syarrun lahu. Apa saja benda yang disuka itu adalah keburukan untuk dia. Itu dia. Faman sahhat lahu ma'rifatu rabbih, barang siapa yang sahih, betul, benar baginya pengetahuan dia tentang Tuhan dia, dan dia memahami pada nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dia, dia mengetahui secara yakin annal makruhat allati tusibuh, pada segala perkara yang tak diseronok, yang tak dia suka itu menimpa dia, wal mihan, dan segala ujian yang menimpa dia, yang turun kepada dia, fiha darubun minal masalih, padanya ada bahagian-bahagian daripada maslahah, kebaikan dan manfaat untuk dia, la yuhsiha ilmuhu wala fikratuhu,
yang mana pengetahuan dia tak boleh nak hitung dan pengetahuan dia, fikiran dia tak boleh nak cerna. Bal maslahatul abdi, bahkan maslahah kebaikan seorang hamba itu pada perkara yang dia tidak suka lebih besar manfaatnya daripada perkara yang dia suka. Jadi nafsu ni mana tak suka benda yang Allah ada nak tinggal benda yang Tuhan larang ni kan. Begitu. Jadi dia kena jihad mujahadah lah. Begitu. Jadi faman sahhat. Jawapan dia tu, maka sesiapa. Sesiapa yang sahih pengetahuan dia dengan Tuhan dia. Jawapan dia mana? Ni man syartiyah. Jawapan dia mana? Fiha dharubun lah. Dia mana bila padanya terdapat bahagian-bahagian daripada maslahah. Maknanya dia akan dapat maslahah kebaikan dan manfaat lah yang tak dapat dihitung oleh pengetahuan dia dan fikiran dia. Gitu. Kemudian an-nadharu ila nata'ijil umur, melihat kepada natijah hasil perkara yang berlaku lah. Melihat kepada natijah yang berlaku. Hasil yang berlaku dalam segala perkara. Fa'amatu masalihin nufus fi makruhatiha, maka secara umumnya maslahah ataupun kebaikan-kebaikan diri itu terdapat pada perkara-perkara yang tak disukai. Masalah kebaikan lah secara umumnya. Jadi nafsu ni tak suka puasa, tak suka semayang, tak suka sedekah, kan? Gitu. Jadi maknanya secara umumnya itulah dia masalah untuk diri dia, kebaikan. Walaupun dia tak tahu apa dia kebaik masalah tersebut. Kama anna madarriha kama anna 'amata madarriha, sebagaimana secara umumnya kemudaratan dan sebab-sebab kebinasaannya fi mahbubatiha, sebagaimana secara umum segala mudarat dan keburukan itu ada pada benda yang dicintai oleh nafsu, yang mana ia akan membinasakan. Fanzur, maka lihatlah, kata Ibn Qayyim, lihatlah ila gharisi jannatin minal jannati khabirin bil falahati gharasa jannatan. Lihatlah kepada orang yang menanam ataupun membuat berkebun lah. Berkebun. Dia buat kebun, dia tanam pokok, tanam apa kan. Yang dia itu pakar dalam bercucuk tanam. Berpakar dalam membina kebun, taman. Kan? Di mana dia akan buat satu taman, gharasa jannatan wa tu'ahiduha bisyaqi wal islah bis-suqi wal islah hatta athmara asjaruha wa tu'ahiduha atau ta'ahadaha, maknanya dia akan berusaha dengan menyiram pokok-pokok dia tadi kan, dan mencantikkan. Dia potong apa yang tak patut, dia keluarkan daun-daun yang layu, dia potong yang buruk, dia baja, dia racun yang tak untuk bunuh perosok-perosok tadi kan, sehingga kebun dia tadi berbuah. Ini dibuat pada kita pembandingan, bayanganlah. Faqbala 'alaiha yafsul awsalha wa yaqtu aqsaniha, dia pun datanglah kan, mana dia potong segala ranting-ranting yang tak berkenaan, ranting-ranting yang lebih dia potong kan. Kenapa? Li'ilmihi, kerana dia mengetahui annaha law khulliyat ala haliha lam tatib thamaratuha. Jadi biarkan ranting-ranting yang banyak tadi, daun-daun yang banyak tadi, dia akan makan hasil protein baja apa semua, jadi buah tak cantik. Maka yang tak perlu maka dipangkas, dibuang. Kan? Dia suruh tengok kepada orang yang berkebun dan mengindahkan, mengambil berat tentang kebun dia tadi. Maksudnya nak tengok, sebab apa? Sebab nak tengok kepada natijah lah, hasil daripada usaha dia. Jadi
mana fayu'azzimuha min syajaratin tayyibatis samarah. Ma fayutam mana ni fayutamimu fayutaimuha, maka ia memberi makan kepadanya min syajaratin tayyibah. Kan? Dia akan bagi makan, dia akan dapat hasil. Dia akan dapat makan. Makanan dia akan dapat hasil makanan dia min syajaratin tayyibatis samarah, daripada pokok yang buah dia cantik. Elok. Hatta idza iltahamat biha wattahadat wa a'tat thamaratuha, sehingga apabila pokok dia dah membesar, kan, dan dia telah mengeluarkan hasil dia, aqbala yuqallimuha wa yaqta'u aghsanaha ad-dha'ifah allati tudhimu quwwataha. Dia pun nanti bila dah pokok dia dah bercabang-cabang, kan, banyak sangat cabang dia, dan dia pun dah keluarkan buah pokok tadi, maka dia pun pergilah, dia potong-potong dahan-dahan yang lemah yang boleh menghilangkan kekuatan pokok tadi. Wa yudhiquha alam al-qat'i, dan dia menimpakan sakit potong tadi. Kan sakit tu potong ni macam sakit lah dengan pisau tadi, kan. Baik. Wal hadid wa yudhiquha alam al-qat'i wal hadid, dia akan kenakan pisau kepada pokok tadi. Kenapa dia tetak pokok tadi, potong pokok tadi? Limaslahatiha wa kamaliha, kerana masalahnya, kerana kebaikan, kerana masalah kebaikan untuk pokok tadi lah dipotong tadi, kerana kebaikan untuk dia dan untuk kesempurnaan pokok tadi. Litasluha thamaratuha, supaya buah dia jadi elok, jadi baik. An takuna bihadratil muluki, bahawa nanti buah itu akan dibawa kepada raja-raja. Ya, thumma yada'uha wa dawa'iya tab'iha min asyurbi kulla waqtin. Kemudian dia akan tinggalkan, okay? Pokok tadi lah. Bal yu'attishuha waqtan wa yusqiha waqtan, nanti dia akan berikan kepada pokok tadi kehendak pokok tadi, siram air setiap waktu, dia sampai waktu dia siramkan air padanya, dia jagalah, teruskan penjagaan pada pokok tadi, kan, daripada waktu ke waktu, dan dia tidak membiarkan air berterusan mengalir di atas pokok tadi, kerana dia akan menyebabkan pokok tadi dia rosak. Macam pokok yang tenggelami banjir, kan, dia akan rosak. Wa in kana dhalika andara li waraqiha wa asra'a li nabatiha, walaupun air tadi akan menyebabkan daunnya menghijau dan tumbuhan dia akan jadi cepat membiak. Thumma ya'midu ila tilka azina. Panjang ni pembahasannya, insya-Allah kita dah sampai ke penghujung dia. InsyaAllah kita sambung lagi lah berkenaan dengan ini, perbahasan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tentang nazar, lihat kepada natijah, hasil daripada segala perkara, hasil daripada segala usaha, kita akan dapat melihat natijah dia. Bagi orang yang bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, melawan nafsu dia akan dapat melihat natijah yang baik, yang menyenangkan dia di kemudian hari. Walaupun pada awalnya dia tidak menyukainya, akhirnya dia akan seronok, dia akan suka setelah dia dapat lihat masalah-masalah yang telah ditetapkan untuk dia ataupun yang telah dinyatakan kepadanya. Jadi kita berhenti di sinilah. Wabillahi taufiq. InsyaAllah sambung lagi lah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.